Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okey, baik, hari ini alhamdulillah kita bersua lagi dalam bidang Al-Quran dan juga dalam bidang tasmi', Al-Quran dan tasmi'. Dan hari ini kita nak fokuskan sedikit berkenaan dengan pelajaran tajwid, yang mana dalam bidang Al-Quran ini tajwid adalah satu elemen yang sangat-sangat penting yang perlu kita tekankan. Yang pertama sekali kita nak melihat berkenaan dengan hukum nun sakinah dan tanwin pada tajuk idghamah al-ghunnah dan juga izhar halqi. Kita terus kepada slide yang seterusnya. Kita fahamkan dulu berkenaan dengan izhar halqi, yang mana dalam izhar halqi ni, kalau kita tengok, maksudnya adalah jelas, terang dan nyata. Bacaannya jelas, terang dan juga nyata. Yang mana dalam izhar halqi juga nun bertanda mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf halqi. Adapun kalau kita nak tengok ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah tu adalah hurufnya adalah ada 6 tu. Tapi kita tengok sikit kena dengan penerangannya terlebih dahulu. Izhar pada bahasa berarti jelas atau nyata. Halqi pula berarti kerongkong. Halqum. Kita tengok macam ayah kita, daddy kita, papa kita kan tu, nampak dekat sini macam ada satu macam biji. Ini beri nama halqum. Ni halqi lah, kerongkong. Dekat kerongkong ni ada, bila bagi lelaki lah, ada. Maksudnya dekat sini lah tempat keluar huruf kerongkong. Yang ketiga, izhar pada istilah bermaksud melafazkan nun sakinah dengan jelas tanpa dengung. Tak ada dengung Kena ingat izhar halqi tak ada dengung. Kena ingat. Okay, jom kenal. Inilah huruf-hurufnya. Pertama sekali kalau kita lihat ha, huruf kha, huruf ain, huruf ghin, ha dan juga hamzah. Ini adalah 6 huruf yang perlu kita tahu dalam hukum izhar halqi. Seterusnya, cara bacaannya pula. Tengok, dengan dizahirkan bacaan nun, sakinah dan tanwin tanpa mendengungkannya. Tanpa mendengungkannya, tak boleh dengung. Kena jelaskan bacaan yang jelas. Yang kedua, menekankan hujung lidah ke gusi depan sebelah atas dan tidak membawa suara ke pangkal hidung. Tak ada bunyi dengung-dengung ke, tak ada juga tanpa dengung. Mempercepatkan sebutan nun untuk mengelakkan dengung. Contohnya, man utiya, man utiya. Seterusnya, wanhar, wanhar. Tak ada pun dengung. Tak ada Bukan yang bacaan yang salah macam mana? Wanhar. Salah. Dia tak ada dengung. Itu adalah salah. Dia bacaannya, contohnya yang ketiga, man khaffat. Man khaffat. Jelas, nyata, terang. Bunyi nun mati pun terang. Huruf kha pun terang. Yang seterusnya, wali an'amikum. Wali an'amikum. Tak ada dengung. Tak perlu ada dengung. Yang seterusnya, min ghislin. Ini pun kena tahu. Dan seterusnya, anhu. Anhu. Tak ada dengung. Tak perlu dengung. Seterusnya, kita tengok tadi berkenaan dengan izhar halqi kan. Izhar halqi ni yang kita tadi tengok bacaan jelas, terang, tak ada dengung. Ini adalah, kamu tengok tadi yang Ustaz cerita dekat kerongkong tu, inilah kerongkong tu, gambaran kerongkong. Ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah. Di mana? Dia ada 3 tempat susunan huruf keluar, makharijul huruf ataupun tempat keluar huruf di kerongkong. Seterusnya, ini tak perlu kita tahu lah, cuma kita perlu tahu di sini keluar huruf untuk izhar halqi. Ini yang lebih mendalam, tapi hanya Ustaz tak nak terang, takut kamu nanti pening.
Seterusnya, ini adalah contohnya. Contoh yang pertama adalah apabila tanwin bertemu dengan hamzah, kullun amana. Terang tak ada dengung. Man amana. Okey, ini nun sakinah nun sakinah bertemu dengan huruf hamzah dan huruf izhar halqi. Ini contoh yang Ustaz berikan. Seterusnya sama juga. Yang kedua, as-sihrun hadha. As-sihrun hadha. Tak ada dengung. Yanhauna. Tak ada dengung juga. Sami'an alima. An. Dia tak ada ang, tak ada. La'ang tu salah. An'am. An'am. Ini huruf nun mati bertemu dengan huruf ain. Seterusnya. Okey, ini sama juga. Wa'dan hasanan. Tanhituna. Tanhituna. Tak ada dengung. Afuwan ghafura. Ni dia punya tanda tak nampak. Afuwan ghafura. Min ghillin. Jelas juga. Yauma izin khashi'ah. Wa in khiftum. Wa in khiftum. Semua tak dengung, jelas bacaannya. Okey, tengok. Yang ini yang ada dalam buku kita, Bersurat 32. Kamu boleh rujuk di situ untuk lebih faham, untuk lebih jelas berkenaan dengan bacaan hukum izhar hal. Seterusnya kita tengok kepada hukum nun sakinah atau tanwin idgham ma'al ghunnah. Yang ini kita dah belajar dah minggu lepas. Ini Ustaz nak kamu ingat semula. Okey, yang mana cara bacaannya adalah memasukkan sebutan nun atau tanwin ke dalam huruf selepasnya dan dibaca secara idgham, masuk cara masuk berserta dengan dengung. Contohnya kita tengok sekejap lagi. Okey. Ini kita Ustaz terang terlebih dahulu. Okey, contohnya tadi may yasha'u. May ni masukkan nun mati dengan huruf ya. May yasha'u, dengung dua harakat, memasukkan. Itu adalah idgham ma'al ghunnah. Seterusnya wujuhui itu memasukkan berserta dengan dengung dua harakat. Inna fa'ati, nampak? Masukkan dengung dua harakat. Seterusnya amilatun nasibah. Dengung dua harakat memasukkan huruf tanwin tadi dengan huruf nun dan juga dengung dua harakat. Sebabnya sini pun dah ada terang, ada 4 huruf iaitu ya, waw, mim, nun juga dan dibaca dengan dua harakat. Untuk hukum apa ya Ustaz? Kita ulang sekali lagi untuk hukum idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Seterusnya mim masadin. Nampak? Masukkan dan juga dengung. Tengok tanwinnya pula. Suhufan mutahharah. Masukkan berserta dengan dengung. Dan yang terakhirnya lahabin wa tab. Sama juga tanwin penuh huruf waw. Biu, nampak? Dimasukkan dan juga berserta dengan dengung. Okey, ini adalah hukum untuk idgham ma'al ghunnah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham ma'al ghunnah. Berbeza Okey, tadi izhar halqi kena baca dengan jelas tak ada dengung. Ni idgham ma'al ghunnah, kita baca dengung dua harakat. Tadi tak ada, yang ini ada. Izhar halqi tak ada dengung, baca jelas tertulis satu huruf. Bila idgham ma'al ghunnah, dengung, caranya memasukkan, kena baca dengung dua harakat. Okay, dah faham apa yang Ustaz cakap tadi, Ustaz terangkan tadi berkenaan dengan perbezaan izhar halqi dan juga idgham ma'al ghunnah. Okay, kita akan buat sedikit quiz untuk kita nak mantapkan lagi pemahaman kita. Kita kena mantapkan. Kalau kita tak buat ni, maksudnya kita faham macam tu je,
tapi tak ada pemantapan dari segi pemahaman jika ada soalan. Okey, baik itu saja daripada Ustaz. Sambil menunggu tasmiah daripada Ustaz, jawablah soalan fizik yang saya akan berikan sebentar nanti. Okey, sekian itu daripada Ustaz. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan datang daripada kelemahan diri Ustaz sendiri. Kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.